warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid di rumah? Semoga kamu semua dalam keadaan sihat dan paling Ustazah harapkan kamu masih bersemangat nak belajar. Dah bersedia ke belum? Okey, kalau sudah kita baca dulu doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Cuba kamu perhatikan gambar yang cikgu sediakan. Apa yang kamu dapat lihat? Terdapat gambar sebuah keluarga yang bahagia. Setuju? Sekarang ni mereka dalam keadaan yang baik. Jadi cikgu boleh cakap keluarga ini adalah keluarga yang bahagia. Keluarga ni terdiri daripada siapa? Ada datuk, betul? Lagi? Cuba kamu sebut. Ada nenek, pandai. Ada ayah. Seterusnya, ada ibu, ada kakak, ada abang dan yang terakhir yang kecil ni selalunya kita panggil dia sebagai adik. Ini merupakan sebuah keluarga yang besar. Jika diperhatikan, setiap dari mereka ini melakukan perbuatan yang berbeza-beza. Betul tak? Ya, betul. Sebab apa? Sebab datuk, nenek, ayah ketiga-tiga melakukan perbuatan yang lain. Ibu, kakak dan adik juga melakukan perbuatan yang lain. Jadi mari kita lihat satu persatu dan kita mulakan dengan datuk terlebih dahulu. Cuba lihat datuk buat apa? Datuk dia pegang jak, dia nak tuang apa? Dia nak tuang air ke dalam cawan. Inilah perbuatan yang datuk lakukan. Seterusnya, nenek. Cuba tengok nenek dia pegang apa? Dia pegang pisau. Jadi perbuatan yang dia sedang lakukan adalah potong sayur. Yang seterusnya, ayah. Apa perbuatan yang ayah lakukan? Perbuatannya ialah makan. Ibu, cuba kamu sebut. Ya, pandai. Ibu sedang masak. Perbuatan yang ibu lakukan adalah masak. Seterusnya kakak. Apa perbuatan yang kakak lakukan? Iaitu cuci pinggan. Dan yang terakhir, apa perbuatan adik? Lap pinggan. Okey murid-murid, gambar ni perbuatan-perbuatan yang keluarga ni lakukan. Ustazah nak kongsikan bahawa Allah telah kurniakan mereka dua nikmat. Nikmat apa yang Ustazah maksudkan? Nikmat yang pertama, nikmat sihat. Dengan nikmat sihat ni, kita boleh lakukan banyak perbuatan, banyak aktiviti. Contohnya, bila kita sihat, apa yang kamu dapat lakukan setiap hari? Bermula daripada kamu bangun tidur. Kamu bangun, kamu mandi. Mandi itu perbuatan. Kemudian kamu pakai baju, kamu makan, kamu bermain, kamu menonton TV. Bila sihat, setiap perbuatan itu kita boleh lakukan dengan bersungguh-sungguh. Tetapi sekiranya kita sakit, kita nak makan pun kita tak selera, betul? Kita nak bermain pun kita tak larat. Jadi bila Allah kurniakan kita nikmat sihat, kita kena gunakan sebaik mungkin. Buat macam-macam perkara. Solat, mengaji, tolong ibu ayah. Okey, nikmat kedua adalah nikmat masa lapang. Bila ada masa lapang, gunakan dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Dan setiap perkara tu kita kena niatkan kerana Allah. Barulah perkara yang kita buat itu dapat pahala. Kamu rasa hari ni cikgu nak ajar kamu tentang apa? Ya, cikgu nak ajar tentang kata kerja. Makan kata kerja. Tuang air kata kerja. Potong kata kerja. Macam-macam lagi perbuatan yang mereka lakukan itu adalah kata kerja. Tetapi hari ni cikgu nak ajar kamu kata kerja pasif. Apa itu kata kerja pasif? Okey, sekarang kamu ikut cikgu baca ya. Kata kerja hasil dari perubahan ayat aktif
menjadi ayat pasif. Sebelum cikgu tunjukkan kamu contoh ayat aktif dan ayat pasif, cikgu nak kamu sebut dulu perbuatan yang gambar ni lakukan. Kita tengok gambar yang pertama. Apa perbuatan dia? Siram. Perbuatan yang kedua adalah menyanyi. Perbuatan yang ketiga ialah lukis. Gambar yang keempat, perbuatan ni ialah tonton. Gambar kelima, perbuatannya pakai. Gambar keenam, kata kerjanya ialah jahit. Gambar yang terakhir, perbuatan sapu. Seterusnya, perbezaan kata kerja aktif dengan kata kerja pasif. Kata kerja aktif ini ialah kata kerja yang biasanya ditandai dengan imbuhan men dan imbuhan men kan. Bermaksud kata kerja tu dekat depannya ada imbuhan men dan men kan. Mari tengok contoh cikgu tunjuk. Kata kerja yang pertama ni adalah siram. Bila dia menjadi kata kerja aktif, dia menjadi menyiram. Nampak tak dia tambah imbuhan men? Sama juga macam jahit. Jahit kata kerja. Bila dia menjadi kata kerja aktif, dia jadi menjahit. Sebab apa? Sebab ada imbuhan men. M-E-N, men, yang warna merah tu. Kemudian, kata kerja lukis juga sama seperti tadi. Bila menjadi kata kerja aktif, dia jadi melukis. Pakai jadi memakai. Sapu ni, dia jadi menyapukan. Ini contoh salah tunjuk kata kerja aktif yang menggunakan imbuhan men kan. Inilah menyapukan. Dan seterusnya, kata kerja pasif ni adalah biasanya ditandai dengan imbuhan di. Maksudnya kata kerja yang di depannya ada di, dia merupakan kata kerja pasif. Mari kita lihat contoh. Kata kerja siram Kalau aktif tadi jadi menyiram, betul? Sekarang untuk pasif dia jadi apa? Disiram. Nampak tak? Imbuhan dia pakai adalah di, D-I-D. Contoh yang kedua, jahit. Kalau kata kerja aktif tadi jadi menjahit, sekarang untuk pasif dia jadi dijahit. Seterusnya kita lihat lukis. Kalau untuk kata kerja aktif dia jadi melukis. Manakala untuk pasif dia jadi dilukis. Macam tu juga seterusnya. Pakai dia jadi dipakai. Sapu dia jadi disapu. Jadi macam mana nak bezakan kata kerja aktif dengan kata kerja pasif? Aktif dia ada imbuhan men ataupun imbuhan men kan. Ini aktif. Kalau pasif didahului dengan imbuhan di. Cara nak ingat dia senang sahaja. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk contoh ayat. Kita nak buat ayat menggunakan kata kerja siram berdasarkan gambar ni. Seorang lelaki yang sedang perbuatannya siram. Okey, ayat aktif. Kotak warna pink yang ada gambar Afiq tu. Okey, tengok dulu kotak warna pink. Afiq, ikut cikgu baca. Ayah menyiram pokok bunga. Pandai, terima kasih. Okey, ayah menyiram pokok bunga. Kalau nak bina ayat aktif, pertama sekali kita kena tulis pelaku. Pelaku ni apa ya? Pelaku ni siapa yang buat? Siapa yang siram? Ayah. Jadi soalan tulis ni ayah lah. Sebab dia lelaki. Seterusnya, kita kena tulis kata kerja aktif. Kita kena tukarkan kata kerja siram ni menjadi kata kerja aktif. Bila menjadi kata kerja aktif, siram bertukar menjadi menyiram. Sebab kata kerja aktif ni, dia menggunakan imbuhan men. Betul tak? Seterusnya, ayah menyiram apa? Mesti kita kena tengok gambar yang sesuai. Ayah menyiram pokok bunga. Pokok bunga ini sebagai objek. Ini susunan untuk membina ayat aktif. Mari kita lihat contoh ayat pasif yang ada gambar Aidil. Kotak berwarna biru. Okey Aidil, cuba ikut cikgu baca. Pokok bunga itu disiram oleh ayah. Sekarang cara kita nak bina ayat
Pasif pula ialah kita kena letak objek di depan. Tadi kata kerja aktif objek di belakang kan? Ini nombor 3. Sekarang objek ni kita kena tulis di depan. Nombor 1. Objeknya apa tadi? Pokok bunga, betul? Jadi tulis kat depan dia pokok bunga. Pokok bunga itu seterusnya kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini dimulakan dengan imbuhan apa? Imbuhan di. Jadi menjadi apa? Disiram. Kita tengok. Kalau tadi kata kerja aktif, kata kerjanya duduk di nombor 2. Sekarang untuk kata kerja pasif, kata kerjanya duduk di nombor 2. Sama. Sama. Kedudukannya sama. Seterusnya, pokok itu disiram. Kita dah tahu pokok. Pokok disiram. Tapi siapa yang siram? Jadi yang terakhir pelakunya kita kena sebut di hujung. Okey, kita tengok. Kalau kata kerja aktif duduk di mana? Di hadapan kan? Siapa pelakunya? Ayah. Sama juga, kita tukarkan ni. Ayah tadi pada duduk di hadapan, dia duduk di hujung. Jadi pelaku ni kena tulis nombor 3. Kita baca sekali lagi. Ayat aktif. Ayah menyiram pokok bunga. Kalau pasif, pokok bunga itu disiram oleh ayah. Jadi sekarang kamu bawa keluar buku aktiviti jilid 1 yang berwarna kuning ni. Kemudian kamu buka muka surat 48. Sebelum kita buat latihan cara membina ayat pasif ni, yang pertama sekali ayat dia mesti dimulai dengan objek. Selepas objek, baru kita tulis kata kerja pasif yang diawali dengan imbuhan di. Yang warna kuning, DID. Selepas itu barulah kita tulis pelaku. Sekarang kita lihat latihan. Sebelum kita jawab latihan, apa yang perlu kita buat? Kita kena baca soalan terlebih dahulu. Cikgu baca dan kamu ikut. Bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan. Baik, arahan minta kamu untuk bina ayat berdasarkan gambar. Mana gambar? Ini dalam kotak ni gambar dan perkataan. Perkataan yang mana? Ini, yang dalam bunga dan juga dalam kotak yang ada gambar orang. Sekarang tugas kamu untuk bina ayat. Mari kita lihat contoh soalan yang pertama. Okey, nombor 1. Bilik air ini. Betul tak gambar ini menunjukkan bilik air? Ya, betul. Jadi sesuailah. Bilik air ini sebagai objek. Selepas objek, kita nak masukkan kata kerja pasif. Yang mana satu kata kerja pasif? Dihias dalam bunga ni. Jadi tulis bilik air ini dihias oleh, yang terakhir baru kita masukkan pelaku. Pelaku dia siapa? Rizal. Tulis Rizal. R pastikan huruf besar sebab dia nama orang. Jadi ayat yang lengkap ialah bilik air ini dihias oleh Rizal. Macam tu juga dengan nombor 2. Gambar ialah mangkuk tandas. Perkataan yang diberi adalah dicuci dengan kakak. Kita nak bina ayat. Okey. Yang kedua, kita tulis mangkuk tandas. Sesuai tak perkataan ini dengan gambar? Sesuai. Jadi betul. Mangkuk tandas ini. Mangkuk tandas ini sebagai objek. Kemudian dicuci. Dicuci sebagai kata kerja pasif. Dicuci oleh siapa pelaku dia? Kakak. Jadi ayat yang lengkap ialah mangkuk tandas ini dicuci oleh kakak. Begitu juga cara menjawab soalan ketiga dan keempat. Untuk soalan 3 dan 4 kamu cuba jawab sendiri. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.